Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi di petang Ahad ini dalam Hello Doktor. Kali ini bersama dengan saya Irin Putri Azmi. Topik perbincangan yang akan kita kongsikan pada hari ini adalah khusus untuk golongan wanita yang telah mencapai pertengahan usia ataupun sekitar 40 tahun ke atas. Ada satu fakta yang saya ingin kongsikan kepada anda mengenai sistem imun wanita. Tahukah anda sistem imun wanita ini sebenarnya adalah lebih kuat berbanding golongan lelaki? Ini bukan fakta yang daripada saya ya, tapi memang ada kajian yang menunjukkannya, yang mana sebenarnya hormon estrogen yang ada pada wanita ini membantu untuk melawan jangkitan. Jadi jika anda ada apa-apa lagi fakta-fakta menarik tentang mungkin kelebihan yang ada pada wanita ataupun golongan lelaki nak kongsi juga, boleh sahaja ke Facebook Hello Doktor TV3. Baiklah, kita akan berkongsi topik ini bersama dengan tetamu di studio. Tapi sebelum itu kita ingin dengarkan apakah antara kegusaran yang dialami oleh wanita yang menjelang ataupun yang berada pada pertengahan usia. Kita saksikan. Apabila wanita semakin meningkat usia, tubuh mereka sering mengalami perubahan, terutamanya menghampiri menopause. Jadi mari kita dengarkan apakah yang menjadi kekhawatiran mereka tentang kesihatan diri. Jom. Concern saya kepada less stressful life, more kepada mental health. Nak yang kehidupan yang tenang, yang tak ada apa-apa stress ke apa, depress ke. So bila kita dah masuk 30 nak ke 40 series ni, cara kita handle life kita pun dah lain. Sebab untuk kita buat keputusan tu, kita kena consider mak ayah kita, anak-anak kita, and pressure dalam life kita pun dah lain. So macam saya, Alhamdulillah lah, sebab kita pun dah usia macam tu. So kita dah banyak pengalaman hidup lah. So yang paling penting untuk wanita ni, kita kawal emosi kita. And orang sekeliling kita pun sangat penting tau. Okey, kerisauan saya lebih kepada perubahan hormon dalam badan. Macam lepas ada anak ni, anak dua, especially berat badan kita naik. So macam macam-macam lah terganggu dalam badan ni. Berat badan naik, kita cepat penat. Nak solat pun penat, nak naik tangga pun penat. Macam tu lah. So ya, benda-benda macam tu macam affect lah kita punya lifestyle. So, yang I think the most important bila sudah cecah umur 40 tu is your health lah, is your kesihatan diri sendiri. Sebab the woman akan go through menopause, berat badan akan naik, lepas tu ada hormone imbalance. So that's very important lah, especially when you reach sudah 10 tahun dan ke atas. Ya, kesihatan mental dan juga perubahan hormon itu antara perkara yang menjadi kegusaran para wanita. Tapi untuk kita berbincang dengan lebih lanjut, lebih menyeluruh mengenai kesihatan wanita di pertengahan usia ini, kita bersama dengan Dr. Nurlida Khairon, pakar perbidanan dan sakit puan dari Hospital Pakar Al-Islam. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Okey, Doktor, bila dah usia, wanita ni selalu kalau dah hari jadi tu kan bertukar angka umur tu selalunya risau. Lebih-lebih lagi jika nombor di belakang tu daripada 30 lebih bertukar jadi 40. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan mengenai mendalam mengenai keadaan ataupun kesihatan tubuh wanita yang berusia 40 tahun ke atas. Okey, terima kasih Rin. Saya terpanggil untuk menyerlahkan kaum wanita ni. Sebenarnya wanita ni adalah seorang insan yang mana Irin ada ceritakan tentang bahawa superwoman sikit ya dibandingkan dengan lelaki. Sebab sebenarnya kalau seorang wanita itu jangka hayat mereka ketika dilahir pada 2024 ni adalah lebih panjang daripada lelaki. Kalau lelaki umurnya adalah 72, sementara perempuan ialah 77.8. Maksudnya lebih dia jangka hayat mereka adalah lebih panjang. Jadi kita dilahirkan permulaannya memang dilahirkan dalam perut ibu lagi kita mempunyai banyak telur pada ovary. Apabila kita telah sampai umur menaki ataupun sampai umur untuk datang period, telur ni akan dikeluarkan waktu ovulasi. Dan begitulah seterusnya apabila kita sampai ke umur yang di mana telah melahirkan anak ke siapa-siapa yang telah melahirkan anak akan sampai ke umur 40 tu kiranya adalah midlife dah. Okey, di situ merupakan satu it's a balancing act untuk seseorang wanita tersebut. Bagi mereka di Malaysia ni kematangan wanita berkarier. Ada juga yang masih baru memulakan karier mereka setelah mereka melalui pembelajaran dan sebagainya, PhD dan sebagainya. Jadi ataupun baru memulakan hidup karier sebagai seorang ibu melahirkan anak.
Okey, jadi ini merupakan umur balancing act dari segi fizikal dan juga mental. Dari segi emosi tadi juga akan terganggu ataupun dapat distabilkan jika pasangan atau keluarga terdekat dapat melantunkan dengan kebahagiaan dari keluarga ataupun karier yang stabil ataupun sebaliknya karier tengah memuncak. Life begins at 40. Betul. Karier masa itulah menaik, dapat pangkat dan sebagainya. Maka akan timbullah dari segi kesihatan okey ke tidak dan terusnya akan tengok dari segi macam mana dengan fizikalnya macam mana. Kadang-kadang masa itulah keluarnya timbulnya masalah hormon-hormon yang tidak tertentu tadi, misalnya period yang panjang ataupun masalah kekeluargaan yang mana bersama ada krisis bersama suami dan sebagainya. Jadi itu akan selalunya membawa mereka kepada jumpa doktor. Walau bagaimanapun saya rasakan setiap wanita pada umur 40 ataupun seterusnya mereka akan mempunyai perubahan dari segi sistem reproduksi mereka dan mereka di mana waktu kesuburan mereka akan kurang dan mereka mungkin akan kesukaran untuk mengandung sebab selepas pada 35 fertility seorang wanita itu akan menurun. Betul, dan mulalah sakit-sakit dan sebagainya sebab tulang mulai terasa kekurangan dari segi porosisnya. Mungkin belum osteoporosis tapi akan wear and tear bermula. Mungkin masa itulah nak mula pergi aktiviti macam Puan Cik Nana tadi dan sebagainya. Tapi all in all kita sebagai wanita 40-an dan seterusnya mesti pandai mengimbangi kehidupan kita. Jangan terlalu mengikut perasaan sehingga bekerja hingga lupakan pada diri kita sendiri. Kita mesti ada kehidupan diri sendiri yang mana you must go for activity. You must go a lifestyle. Dan juga jaga pemakanan dan sebagainya. Dan ada masa untuk berehat dan sebagainya. Ya, jangan kerja aja tapi lupa nak berehat No work saja tapi tak ada rehat tak boleh tak. Okey. Jadi memang menjaga kesihatan, gaya hidup dan diet dan sebagainya adalah sangat-sangat pentinglah kan untuk yang berusia 40 tahun ke atas. Tapi sebelum kita nak berbincang lebih lanjut lagi, boleh doktor terangkan secara ringkas tentang menopause pula? Okey, menopause ni kalau kita tengokkan adalah berlaku apabila seorang wanita tersebut tiada haid. Okey. Tiada haid. Tapi kalau perlu ingat, kadang-kadang mereka ni telah melalui keadaan yang mana dia ada penyakit dan mereka telah terpaksa buang rahim mereka. Memang tak ada haid pun. Tetapi it all goes back to satu faktor yang penting iaitu hormon estrogen. Okey, estrogen lah menjadikan seseorang wanita tersebut ada sifat-sifat kewanitaannya, perwatakan wanita, cantik dan sebagainya. Dan estrogen lah merupakan yang paling penting sekali dalam seseorang wanita tersebut. Bila tidak ada estrogen, maka seseorang tersebut kita panggil menopause. Okey, baiklah. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang menopause ini, tapi kita perlu berehat seketika dan kami akan kembali lagi selepas ini. Anda masih lagi menonton Hello Doktor dan kami masih lagi membincangkan tentang wanita pertengahan usia bersama dengan Dr. Nurlida Khairon, pakar perbidanan dan sakit puan dari Hospital Pakar Al-Islam. Dan sebentar tadi kita dah dengarkan tentang secara general atau secara amnya tentang wanita yang berusia 40 tahun ke atas, kesihatan mereka. Tapi sekarang ni kita nak fokus lebih kepada mereka yang telah menopause. Okay, mungkin doktor boleh terangkan antara stages ataupun tahap-tahap menopause ini. Okey, terima kasih Hirin. Stages ataupun peringkat seseorang wanita melalui menopause, dia tak tiba-tiba masuk menopause lah. Dia ada stages kita namakan perimenopause. Lebih kurang 5 ke 10 tahun sebelum seseorang wanita tersebut menopause, mereka akan melalui keadaan kita namakan perimenopause. Dan kemudian menopause, purata Malaysia, wanita Malaysia melalui menopause pada umur mereka 51 tahun. Ya, purata mereka. Ada yang awal, ada yang bawah pada 40 atau di bawah kita katakan mereka ni premature
premature menopause. Awal sikit lah. Awal sikit lah. Kalau 45 awal, kita namakan young menopause. So dia ada stages. Bagi mereka yang mempunyai pada perimenopause, adalah di mana kita akan mulai keadaan di mana seorang wanita tersebut, macam kita cerita lebih awal pada life crisis bermula at 40 kan. Yeah. Masa itulah permulaan perimenopause tersebut, di mana kita akan melalui terutamanya perubahan pada period ataupun kitaran cycle, sama ada dia kurang dari segi cycle bercelarut atau irregular cycle, ataupun period yang berpanjangan sentiasa ataupun tak datang langsung. Jadi inilah sepatutnya mereka-mereka ni kena datang berjumpa dengan doktor pakar, menentukan mereka ada masalah dari segi perimenopause ke ataupun masalah yang lain, ada fibroid ke, ovarian cyst dan sebagainya. Ya. Dan juga di samping itu wanita yang dalam keadaan perimenopause ni, mereka juga mempunyai masalah dari segi kecelaruan, dari segi emosi mereka akan bermula, iaitu mereka mungkin kurang senang sayu, lack of confidence, dan juga mereka suka bersendirian. Bertukar langsung dari segi dia punya personality. Bagi seorang yang hardworking, tiba-tiba dia lebih suka bersendirian dan sebagainya. Maka kita kena tengok sama ada genuine ni mereka ni mempunyai masalah hormon ke ataupun sebaliknya. Ya. Dia bercakap tentang hormon. Doktor sebutkan tadi hormon estrogen tu semakin menurun apabila seseorang mengalami menopause. Jadi apakah kesan sebenarnya perubahan hormon ini kepada seorang wanita? Okey. Estrogen ni begitu penting sekali seorang wanita. Jadi bila estrogen berkurangan, mereka akan terasa akan perubahan pada diri mereka, terutamanya dari segi head, ya, ataupun menstruation, dari segi cycle dia atau flow dia dan sebagainya. Itu salah satu daripada antaranya. Lagi satu adalah yang agak ketara adalah dari segi temperature pada badan. Suhu badan. Suhu badan. Suhu badan ni estrogen penting untuk kontrol suhu badan daripada bahagian otak. Kita kata hypothalamus. Sekiranya dah berkurangan, dia akan menjadi macam perahu tak tentu arah. Dia menyebabkan mereka akan hilang kontrol temperature. Maka akan keluarlah satu keadaan dengan apa? Hot flashes. Dia lain daripada demam ya? Ada yang rasa macam mereka demam, tapi sebenarnya flush tadi. Ada perubahan pada muka, akan perubahan pada kulit juga, yang mana mereka akan merah dan akan berpeluh. Aircon on, tetapi masa mereka berpeluh. Dia itu keadaan kenapa hot flashes, kan? Dan merah membara. Ini adalah satu keadaan yang mana kadang-kadang agak mengganggu seseorang tersebut. Langsung akan menyebabkan mereka hilang dari segi mood dan sebagainya. Jadi itu dia ada relation, dia ada interrelated. Saling kait. Ya, betul, dan sebagainya. Lagi satu, estrogen adalah penting untuk orang kata moisture the vagina. Okey, benda ni mungkin tidak diberitahu, atau masyarakat Melayu ni terutamanya dia malu sikit. Bila mereka mempunyai melakukan hubungan intimate, akan rasa kering. Jadi di situ akan rasa kering, dan maka bila bersama dia akan kering. Ataupun kehilangan libido, tidak rasa ingin nak bersama lagi. Itu adalah keadaan yang mana related to menopause lah. Jadi kebanyakan daripada mereka yang punya simptom-simptom ni, janganlah terlalu lambat, ya, jumpalah doktor pakar dan dapatkan counselling. Kita kata counselling, di mana kita akan buat pemeriksaan seterusnya, ya, dan kita bagi treatment apa yang perlulah. Dan juga lagi satu adalah tulang, ya. Tulang pentingnya estrogen adalah dia memberi kemampatan seseorang wanita pada tulangnya. Bila dah tak ada estrogen, tulang ni akan jadi macam brittle lah. Senang dapat fracture, joint pain dan sebagainya. Lagi satu jantung. Jantung ni adalah akan menyebabkan kolesterol yang buruk akan naik, LDL, dan good kolesterol akan turun. Jadi bila menopause saja seseorang wanita tu dia catch up dengan lelaki. Lelaki senang dapat sakit jantung kan, sebab dia tak ada estrogen nak protect dia. Kita ada estrogen. Itu the beauty of being a woman. Tetapi jangan mengalah seseorang wanita sekiranya
mereka akan melalui menopause tersebut jumpa doktor akan beri rawatan semisalnya seperti estrogen replacement therapy dan sebagainya. Ya. Yang kepentingan berjumpa doktor itu bukan sahaja untuk kaunseling tapi untuk membezakan daripada penyakit-penyakit yang lain. Ya, betul. Okey, baiklah. Kita akan bersama lagi dengan Dr. Nurlida selepas ini. Tapi kami ada satu segmen istimewa yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Sebelum itu, kita saksikan dahulu antara soalan yang diajukan oleh orang ramai. Kita saksikan. Hello doktor, saya perasan apabila seseorang itu menopause, mereka mengalami masalah seperti sakit sendi, ketidakseimbangan perasaan dan macam-macam lagi kesan sampingan akibat menopause. Adakah terdapat cara-cara bagi saya untuk mengatasi masalah ini? Ya, itu dia soalan daripada salah seorang penonton Hello Doktor yang gusar memikirkan untuk menghadapi menopause nanti. Dan sebenarnya kan wanita menghabiskan sekitar 1/3 hayat mereka dalam fasa menopause. Dan ada banyak persepsi yang kurang jelas ketika fasa menopause ini dan mereka juga malu untuk mendapatkan bantuan. Antara masalah yang lazimnya berlaku ialah kekeringan di bahagian kewanitaan. Ini sebenarnya antara masalah yang lazim berlaku iaitu sekitar 1 daripada 2 wanita mungkin mengalaminya. Jadi jangan malu, jangan segan. Hari ini kita cuba dapatkan jawapannya. Kita bersama dengan Dr. Ain Saari, doktor dan penasihat kesihatan wanita bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Dr. Ain, kita bercakap tentang kekeringan kan di bahagian kewanitaan ini. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kekeringan di bahagian ini berlaku dan apakah antara simptom-simptom lain? So, jadi kekeringan dekat bahagian faraj atau bahagian kewanitaan ini adalah sesuatu perkara yang sebenarnya memang agak normal. Okey, seperti yang you bagi tahu tadi, 1 dalam 2 wanita memang akan mengalami masalah ini. Cuma mereka tidak sedar kerana simptomnya lebih kurang sama seperti mereka mengalami masalah jangkitan bakteria di bahagian faraj. Contohnya adalah kekeringan, gatal-gatal dan rasa macam kulit itu semakin menipis. Dan keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh penurunan estrogen dan perlulah berjumpa dengan doktor untuk tahu dengan lebih lanjut sama ada mereka ada ataupun tidak. Kalau kita dengar pun rasa macam kurang selesa sikit. Ya, betul. Tapi bagaimana caranya sebenarnya untuk doktor diagnose masalah ini? Jadi untuk kita diagnose masalah ini, biasanya kita akan bertanya tentang kehidupan dia selepas menopause lah. Ada orang dia akan bagi tahu bahawa dia rasa sakit sendi dan dia rasa nak marah. Tetapi ada juga yang rasa macam dia tak boleh nak tidur pada waktu malam. Dia rasa macam sangat tak selesa, rasa macam bahagian dekat dia punya faraj tu panas dan sebagainya. So itu adalah sebenarnya tanda-tanda kekeringan faraj. So apabila dia tidak diketahui disebabkan oleh masalah ini adalah sensitif, kita nak cakap secara umum tak tahu, dia nak tanya siapa pun dia tak tahu. Jadi perkara ini tidak dibincangkan dengan lebih lanjut. So, sebab itu mereka cuba untuk rawat sendiri dan sebab itulah masalah ini jadi semakin teruk. Okey, sebenarnya orang Malaysia ni ramai yang malu, yang segan kan nak dapatkan bantuan sebenarnya. Jadi mungkin ada yang tak pasti ini masalah kekeringan ke ataupun masalah jangkitan kuman di bahagian kewanitaan. Jadi bagaimana cara untuk bezakan tu? Jadi pertama sekali, biasanya untuk kita diagnose seseorang itu ada masalah bakteria, jangkitan bakteria ataupun kekeringan faraj ini, nombor 1 kita kena tahu usia dia. So biasanya untuk jangkitan bakteria usianya lebih muda, contoh macam masih lagi aktif lah, reproduktif kita masih subur katanya. Dan nombor 2 adalah untuk mereka yang dah menopause ini umurnya lebih 40 ke atas ataupun 50 tahun ke atas. So itu adalah petandanya. Okey, nombor 2 adalah dia punya masalah kekeringan faraj itu sama ada berterusan ataupun berulang-ulang. So biasanya bila dah menopause, kekeringan faraj ini dia akan sentiasa ada pada waktu malam, pada waktu siang dan sebab itulah ia mengganggu tidur. Tapi untuk mereka yang berjangkitan bakteria, apabila kita bagi ubat, dia akan surut. Kemudian ia mungkin boleh berulang. Dan yang ketiga adalah kita kena tahu jenis cecair dekat bahagian faraj. So biasanya orang menopause, kering itu adalah disebabkan oleh cecair itu semakin berkurang. So ia tiada perubahan dekat dalam sudut kuantiti dan juga daripada bau dan juga warna cecair tersebut. Jadi kena tahu bezanya sebab ada yang kena tahu bezanya. Yang warnanya yang sihat, ada yang tidak. Ya, betul. Okey. Jadi berkenaan dengan produk pula yang sesuai untuk mereka yang mengalami kekeringan di bahagian kewanitaan ini. Bagaimana pula doktor? Okey, jadi produk yang bagus sebenarnya adalah produk yang memang kita akan
make sure dia protect kita punya bahagian faraj. Nombor 2 adalah dekat yang akan mengekalkan kita punya pH. Dan produk yang saya boleh syorkan adalah Dr. Woof Vagisil. So Dr. Woof Vagisil ni mengandungi lipid dan juga kandungan air yang sangat tinggi, dan juga dia mengandungi lactic acid, so dia akan mengawal selia semula pH dekat dalam vagina. And nombor 2 adalah dia mempunyai 2 jenis. Okey, satu adalah cremulum, lagi satu adalah dalam bentuk krim. So cremulum ini dia dekat dalam bentuk seperti peluru, so dia boleh dimasukkan terus ke dalam vagina. Dalam masa 30 minit dia akan berinteraksi dengan haba kita dan juga kita punya cecair faraj. So dia akan mencair dan dia akan melembabkan kita punya faraj tu dalam jangka masa up to 3 days, sehingga 3 hari. Dan nombor 2 adalah dalam sudut krim. So dalam krim ni kita diberikan satu applicator. So applicator ni kita ambil krim tersebut untuk dimasukkan directly ke dalam kita punya bahagian faraj. Okey, dari segi penggunaan pula bagaimana? Berapa kerap perlu digunakan dan boleh ke guna kedua-dua produk sekali? Baik, untuk guna Dr. Woof Vagisil ni memang boleh guna kedua-dua sekali, tapi benda penting yang saya nak bagi tahu adalah ia tidak mengandungi estrogen. Sebabnya apabila kita masukkan sesuatu ke dalam faraj, kita kena tahu tentang ingredients dia. Okey, so untuk yang pertama saya bagi tahu ada 2 jenis tadi. Satu adalah cremulum dan lagi satu adalah krim. So untuk cremulum dia dekat dalam bentuk macam peluru. So dia ada 16 unit dekat dalam, you boleh masukkan dekat dalam vagina. Okey, so dekat dalam vagina. So ia akan melt selama 30 minit. Selepas 30 minit tu dia akan terus melembabkan dan mengurangkan kekeringan dekat bahagian vagina. So ia akan terus jadi lega. So untuk nombor 2 adalah krim. So penggunaan krim ini dia berbeza dengan cremulum. Ini adalah ada sekali dengan applicator. So applicator ini dia berbentuk panjang. So you akan ambil 2.5 gram krim dan boleh diletakkan di bahagian dalam. Okey. Dan boleh juga untuk buat di bahagian luar, untuk kurangkan kekeringan di bahagian luar, you perlu ambil 0.5 gram untuk letak di bahagian luar. Okay, dan untuk dia punya tekstur, because ramai orang akan tanya sama ada ianya adalah boleh melembabkan ataupun tidak, dia punya tekstur memang boleh melembabkan. So contohnya ini adalah teksturnya. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai Dr. Woof Vagisil, boleh layari vagisil.com, and untuk tahu dekat mana nak beli pun dekat website yang sama juga. Okey, baiklah. Ini berita baik untuk kaum wanita yang menghadapi menopause dan segan untuk mendapatkan bantuan. Ini boleh membantu? Ya, betul. Okey. Kita akan bersama dengan Dr. Ain selepas ini. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika. Kembali lagi dalam Hello Doktor dan masih lagi bersama dengan Dr. Ain Saari, doktor dan penasihat kesihatan wanita. Dan juga tadi ya doktor, kita dah bincang dengan mendalam tentang kekeringan di bahagian kewanitaan. Yeah. Antara masalah lazim yang mungkin berlaku pada wanita yang menghadapi menopause juga ialah keguguran rambut dan juga tekstur rambut yang menipis. Betul. Jadi mungkin doktor boleh terangkan tanda-tanda awal dan juga ciri-ciri kehilangan rambut bagi wanita dan apa perbezaannya berbanding dengan lelaki. Okey, jadi baiklah, salah satu tanda menopause ini adalah rambut lah. Okay? Jadi sebabnya rambut ini adalah mahkota seorang wanita. Jadi apabila ia semakin menipis ataupun gugur, itu adalah benda yang biasanya kita akan buat rasa confident diri kita turun. Jadi perbezaan antara lelaki dan wanita adalah lelaki ni ia adalah lebih bertumpuk. Jadi kalau kita tengok dia punya garisan dekat dahi tu akan lebih nipis, kemudian ada tumpuk di tengah-tengah kepala. Tetapi untuk wanita pula ia lebih umum dan juga serata ataupun menyeluruh. Jadi kalau kita tengok, kita akan tengok daripada hairline ataupun garis rambut, ia nampak semakin lebar berbanding biasa. Dan ini biasanya berkaitan dengan masalah hormon yang berlaku dekat wanita apabila menopause. Okey. Dan dari segi penuaan ataupun perubahan hormon ini, bagaimana ia menyumbang kepada gangguan kitaran pertumbuhan rambut bagi wanita? Jadi kita kena faham tentang pertumbuhan rambut dahulu. Dia ada 3 fasa. Satu adalah fasa pertumbuhan, yang kedua adalah peralihan dan yang ketiga adalah fasa rehat. Jadi apabila menopause, estrogen kita, hormon yang bantu untuk mengekal pertumbuhan rambut ini akan menurun, dan tetapi testosteron dalam masa yang sama tidak menurun, dia akan sekata saja. So, itu akan menyebabkan rambut jadi gugur dan juga kita punya folikel rambut tu akan jadi semakin kecut dan menyebabkan rambut kita akan semakin menipis. So ini adalah kenapa rambut kita tu nampak lebih nipis lah. Dan nombor 2 adalah biasanya kita tak sedar.
Okay, kita perempuan ni kadang-kadang sedar apabila orang bagi tahu ataupun bila kita pergi salon saja, kita punya penggaya rambut tu dia akan bagi tahulah, puan punya rambut ni semakin nipis. Jadi apabila mereka bertanya kepada penggaya rambut tu, tukang gunting rambut tu, dia akan kata, oh cuba alihkan ataupun tukar partition rambut. Okey, tapi ia tidak akan menyelesaikan masalah lah, kita hanya cover saja, tutup saja, rambut masih lagi nipis. Ya, okey. Dan dari segi kompleks phytokefin pula apa mungkin manfaat yang ada pada produk ini dalam konteks kehilangan rambut semasa menopause? Jadinya salah satu bahan yang memang sangat bagus untuk rambut, menggalakkan pertumbuhan rambut dan juga menjadikan confident diri itu semakin tinggi adalah kompleks phytokefin tadi. So kompleks ini menggabungkan kafein, zinc dan juga niacin. So kafein ni dia akan menstimulat ataupun merangsang pertumbuhan rambut, dan menjadikan kita punya fasa pertumbuhan tu jadi lebih panjang. Dan nombor 2 adalah zinc dan niacin ni dia akan menguatkan rambut dan juga mengekalkan rambut punya kesegaran. So jadi apabila gabungan kedua-dua ini dia duduk dekat dalam satu kompleks yang sama, so rambut tu akan lebih senang nak tumbuh, so rambut tu akan kurang nipis dan juga kita punya garis yang dekat bahagian kepala tu dia tak akan jadi terlalu jauh lah. Okey, baru tahu sebenarnya kafein pun ada kepentingannya. Ada kepentingannya dekat rambut dan juga kulit kita sekali. Bagus kafein ni. Okey, jadi ada beberapa produk yang sesuai yang ada kandungan kafein ini? Ya, memang ada. Kita ada produk yang mencampurkan phytokefin punya kompleks ini. Produknya adalah Plantar 39. So Plantar 39 adalah produk yang menggabungkan shampoo dan juga tonik, kedua-duanya ada kompleks yang sama. So apabila phytokompleks ini bermasuk saja ke dalam kita punya rambut ketika shampoo contohnya, dia akan meresap sehingga ke folikel rambut, dia akan merangsang pertumbuhan rambut tu dengan lebih cepat. So, jadi macam saya cakap tadi, dia akan kekalkan rambut kita dekat fasa pertumbuhan terlebih lama sebelum pergi fasa yang seterusnya. Okey, so bila shampoo ini ada, kita just letak dekat kepala, kita perlu follow up ataupun teruskan dengan step yang kedua, iaitu kita punya tonik. Hair tonik adalah yang sangat bagus. Dia boleh digunakan ketika tak basuh rambut juga. Kan kadang ada orang dia perlukan selang 1 ke 2 hari untuk basuh rambut. So jadi kalau tak basuh rambut pun boleh guna juga. Okey, jadi bagi untuk doktor sendiri ada pernah menggunakan produk-produk ini? So sebenarnya saya sendiri pernah menggunakan produk daripada Plantar 39, especially the tonic pada tahun lepas. Sebabnya saya perasan apabila saya dah bersalin, so rambut saya jadi semakin gugur dan juga semakin menipis sampai ada orang start tegur saya, kata doktor, rambut doktor makin nipis. So jadi saya pergi ke farmasi untuk cari produk yang sesuai dan saya jumpa produk pada Plantar 39. And the good thing about this product adalah dia memang boleh digunakan ketika rambut kita tak basah pun. Sebabnya kebanyakan yang lain always dinasihatkan kita untuk gunakan ketika dah basah lah. So yang ini dia boleh guna direct dekat kepala ataupun you boleh tengok tekstur dia sendiri dekat bahagian tangan, dia memang tidak berminyak, it's very cair. So apabila cair ni kita tahu yang rambut kita dia tak akan rasa berminyak dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, saya memang boleh rasa yang saya punya rambut kurang gugur. Dia punya nipis tu pun dah semakin berkurang dan rambut saya nampak lebih sihat sampai ada orang tegur pula, doktor, apakah produk yang doktor gunakan untuk buat rambut jadi makin sihat. So tapi apa-apa pun saya nak bagi tahu yang apabila kita menggunakan shampoo dan juga tonik pada Plantar 39, anda semestinya kena perlu konsisten, barulah kita nampak hasilnya. Okey, dan saya kira ramai yang tak sabar mendapatkan produk-produk ini. Jadi bagaimana mereka boleh dapatkan lebih banyak informasi mengenai produk ini? Jadi kalau sesiapa yang ingin dapatkan informasi tentang Plantar 39, dia juga ada range untuk uban iaitu brown range. So anda boleh pergi ke official website Plantar 39. Baiklah, terima kasih Dr. Ainsa Ari, doktor dan penasihat kesihatan wanita kerana berkongsi info yang cukup berguna untuk kita golongan wanita. Okey, dan kita wanita ni perlukan keyakinan dari segala aspek luaran dan juga dalaman. Dan seperti yang Dr. Ain katakan tadi, kita perlu dapatkan bantuan untuk mengatasi simptom-simptom menopause ini dan seperti kita tahu, rambut adalah mahkota wanita. Baiklah, kita akan kembali lagi bersama dengan Dr. Nurlida Khairon sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu, ada satu soalan di Facebook Hello Doktor daripada penonton kita untuk Dr. Nurlida. Ayo kita saksikan. Okey, soalan dari Khalijah Selamat. Assalamualaikum doktor. Boleh saya tahu macam mana nak hilangkan keputihan yang datang setiap hari? Okey, kami sekali lagi bersama dengan Dr. Nurlida Khairon, pakar perbidanan dan sakit puan dari Hospital Pakar Al-Islam untuk menjawab soalan ini. Baiklah doktor, keputihan ni ada yang rasa macam ia satu perkara yang negatif, macam mana? Okey.
Ni soalan memang banyak orang wanita tanya tentang keputihan. Dia tak kisah umur. Bagus lagi saya dapat seorang budak daripada Aceh. 16 tahun datang. Tak tanya keputihan saja. Okey. Sebenarnya kita kena didik diri kita sendiri bahawa vagina ataupun faraj dalam adalah satu keadaan dia punya di dalam vagina tersebut adalah ibaratkan macam taman lah ya. Okay. Yang mana taman ni dia ada bunga-bunga dan dia punya flora dan faunanya. Jadi sekiranya ada tiba-tiba ada sesuatu yang mengalas dia atau mengacau dia, dia akan jadi infection. Okay. Jadi maksudnya vagina ni adalah dia keputihan ataupun dia adalah pH yang normal, dia tidak ada keputihan sangatlah. Okey. Okey. Jadi sekiranya ada infection, dia akan bertukar warna, amount atau itu berapa banyak atau tidak, dan dia ada bau tidak. 3 perkara ni perlu tahu. Okay. Nak exam PhD ke, nak exam nak banyak kerja ataupun bekerja di mana-mana bank ke, di mana-mana pejabat ada due. Yeah. Banyaklah keputihannya sebab tak tidur malam. Okey. Jadi kalau keputihan sebaik-baiknya jumpa doktor kerana kita akan buat swab. Tengok adakah ini normal ke tidak, kita tengok ada bakteria atau tidak. Okay. Baru kita treat lah. Baiklah. So kalau dia berpunca ada stres, dia akan hilang sendirilah. Dia akan hilang sendiri bila tak ada stres. Bila tak ada stres, betul. Okey, bila kita bercakap tentang peningkatan usia, terutamanya wanita amat-amat khawatir mengenai kualiti kulit mereka. Takutkan mungkin ada garis-garis halus dan sebagainya kan, pigmentation dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya penjagaan kulit ini adalah penting untuk keyakinan diri seorang wanita terutama yang telah mencapai pertengahan usia ini? Okey. Kulit adalah salah satu daripada faktor yang mana ataupun organ yang mana affected disebabkan oleh estrogen tadi beri seorang wanita. Ya, apabila estrogen kekurangan, dia akan jadi lebih kendur dan dia akan lebih kurang moisturenya, maka dia lagi senang kering lah ya. Dan juga meningkat pigmentasi. Okay. Mereka yang sudah mencapai keadaan menopause yang seterusnya lah ya, fasa menopause yang postmenopausal. Yeah. Jadi untuk seseorang wanita tersebut melalui fasa-fasa yang akan mereka lalui ke fasa menopause dan sebagainya, kenali diri sendiri dan juga ada banyak produk-produk dan juga pakar-pakar kulit yang mana yang boleh pergi buat pergi buat treatment dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya kita anak-anak dara kita diri sendiri kita perlu jaga kita punya kulit daripada awal lagi lah. Tak semestinya kita tunggu kita sampai nak menopause ya, Irin. Kemudian kita ada cuci kalau muka, kita punya cleanser, toner dan sebagainya. Dan kita perlu teruskan pakai moisturizer. Yeah. Begitu juga dengan badan kita pakai moisturizer. Okey, tak cukup Dr. Nurlida. Dah tua, kedut. Betul, kedut tu tetap ada. Yeah, tak boleh halang. Itu kita tak halang. Itu adalah proses penuaan yang normal. Yeah. Jadi kita sendiri jangan terlalu obses sangat tentang kulit seseorang tersebut sebab kita ada cara lain untuk membuatkan diri kita nampak lebih cantik. Macam Pak Irin sendiri boleh melakukan sikit pakai touch up ke dan sebagainya ya. Yeah. Dan juga dari segi pemakanan ya. Pemakanan. Lagi segi mood tu saya nak introduce di sini. Be yourself. Pergilah aktif. Pergilah join mana-mana gym dan buatkan you rasa naikkan mood you sendiri untuk lebih rasa sihat dan kita akan dapatkan emosi yang lebih confident. Ya, tapi itu berkait juga dengan berat badan kan doktor? Ya, betul. Umur usia ni kadang-kadang berat badan tu senang kita masuk sekali. Jadi boleh membantu jugalah ada penting. Betul. Dari segi pemakanan, dari segi lifestyle dengan exercise dan sebagainya tadi, aktif lifestyle tak semestinya exercise saja. Kalau kita ada satu, janganlah pakai Grab saja ya. Boleh kita pergi usahakan untuk masak sendiri ataupun kita usahakan untuk pergi ke kedai tersebut ke. Itu akan mendorong kita lah lagi satu. Ada kalanya sebab penurunan berat badan tu lebih sukar sedikit bila usia dah meningkat. Betul. Jadi macam mana nak atasi tu? Atasi tersebut di antaranya adalah kalau kita tahu bila seorang wanita tersebut dia melalui fasa 40 ke atas dan menopause, kita punya body metabolic rate menurun. Tidak aktif lagi. Jadi kita kena double aktiviti kita sikit. Lebih lagi kalau dulu lari 1 km kali 2 km.
berpada-pada. Okay. Know yourself. Yes. Apa yang pentingnya kita nak apa orang kata age with grace. Yes. Know who you are and then let's go through it together. Okey, sebab usia masih tetap akan meningkat walau apa pun yang terjadi ya. Okey, kita akan teruskan lagi perbincangan kita bersama dengan Dr. Nurlida selepas ini, tapi kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Hai, saya Nana Muhammad dan ini adalah tips kesihatan luaran dan dalaman saya. I actually owe it to my mother. Jadi daripada kecil, daripada orang kata umur 1, 2, 3 tahun macam tu memang dia tak biasakan kita untuk makan makanan yang kurang sihat lah. So dia macam me and my sister memang dilatih kalau kita nak jajan ke apa ke, memang tak boleh. Tapi kalau benda-benda nak manis ke tu, then buah boleh makan. For us, we can have unlimited amount of fruits and veggies. Yang lain tu kalau nak, okey dapat satu tapi kena catu. Along the way, minat I ke dalam nutrition tu, dia macam membuat-buat lagi tahu. Kenapa? Kenapa mama latih macam ni? Kenapa makan certain food dia buat I rasa macam ni? So bila macam I buat my own experiment sendiri dan kalau makan macam ni badan I jadi macam ni. Perasaan macam ni, lesu, penat, tak boleh function. Bila I bangun tu, I try to just at least give myself 5 minutes lah, be present on the bed and just breathe. So that's something yang sangat-sangat membantu I untuk cope on that entire day. Dan kalau ada sempat tu, petang-petang I buat yoga ke, I buat breathwork, I do pilates, and then I combinekan juga dengan strength training. I decided to take pilates a couple of years back. Really helped me a lot. Kita ni manusia tau juga. Dan kita memang akan ada rasa demotivated. Kita memang akan rasa macam tak nak buat sesuatu tu. Dan kadang-kadang kita rasa diet. Jadi once you dah dapat categoriskan which one and everything, then it will be easier for someone to macam okay, I buat strict diet because I ada masalah kronik, masalah kesihatan kronik dan ini yang I perlu buat. Kesihatan dan kecantikan datang daripada dalam. To me is hati. Hati ni kena bersih. Kita celebrate others as how we want others to celebrate us dan selalu bersangka baik. Nombor 2 adalah daripada pemakanan. Sebab apa yang kita makan tu dia akan effect kita punya skin, dia akan effect kita punya minda juga. That's my advice lah, macam mana untuk menjaga dan mengekalkan kesihatan dan juga kecantikan. Itu dia perkongsian dari Nana Muhammad, sangat memberi inspirasi kepada semua. Dan bercakap tentang menjaga kesihatan, menjaga kata gaya hidup yang sihat, pemakanan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh terangkan sejauh mana pentingnya pemakanan seimbang dan juga mengekalkan kesihatan fizikal wanita, terutama yang mencapai pertengahan usia. Bagi wanita, kalau dari segi kita tak perlu jauh-jauh sampai menopause ya, sebab menopause bukan satu nombor yang ataupun fasa hidup yang mana permulaan ya, iaitu another 1/3 of your life. Kalau ingatkan tadi about 78 seorang wanita tu, jadi umur kita panjang lagi. Jadi kita perlu jaga kesihatan kita pada awal lagi, tak perlu tunggu sampai 40. Jadi kita perlu melakukan healthy lifestyle lah, iaitu dengan bersenam dan sebagainya. Engage yourself dengan gym ke ataupun dengan kawan-kawan yang positif, nak pergi buat camping dan sebagainya ya. Dan lagi satu dari segi pemakanan ya. Ada orang tak makan sayur, tapi sayur hijau ya. Ada sayur berwarna-warni. Jangan anggap makan sayur tu hijau saja. Maksudnya kita perbagaikan pemakanan kita. Tapi mesti balance ya. Kalau kita tengok dari piramid pemakanan tersebut, jangan makan nasi saja ataupun sedikit sayur dan sebagainya. Balancekan pemakanan seseorang tersebut. Kita jadikan dia habit dari muda. Anak-anak kita pukul 9 dah suruh dia tidur kan? Mak-mak pun begitu juga. Sama juga. Ikut time anak-anak. Ya betul. Okey, dan dari segi pemeriksaan kesihatan pula ya doktor, adakah penting untuk dilakukan secara berkala terutama bila dah mencecah usia 40?
Okey, saya rasa tak perlu tunggu 40 kot. Kita dapat pemeriksaan terutama bagi seseorang wanita tersebut. Saya rasa kalau kita rasa kita tak sihat, kita pergi jumpa doktor lah. Tapi berkala, Irin cakap tu memang betul bila kita buat pemeriksaan secara berkala. Once a year. Paling mudah saya cakap pesakit saya, buat mereka cakap masa birthday kita. Okey, birthday kita check. Okay? Di antara pemeriksaan yang kita perlu tengok adalah dari segi organ-organ dalam kita. Apabila seorang wanita itu dah menopause, selalunya dia absorption berkurangan. Dia akan kurang hemoglobin mereka. Sebab maka di situ kita perlunya makan suplemen untuk tambah lagi apa-apa yang perlulah. Immunity kita down dan sebagainya. Jadi eloklah buat pemeriksaan berkala. Misalnya fungsi hemoglobin dan juga renal profile. Dan seterusnya kita cek tengok jantung kita, tekanan darah tentu sudah tentu bila jumpa doktor nanti dia akan cek tekanan darah. Masa tersiratlah sama ada kita sihat atau tidak ketika buat pemeriksaan tersebut. Dan seterusnya kita ceklah tentang bone density dan sebagainya. Itu adalah penting seorang wanita untuk tengok sama ada kita sihat tidak. Sebab kita dah kata tadi bila seorang wanita telah melalui fasa-fasa 40 ke atas, mereka terdedah pada penyakit kronik sebagai diabetes, hypertension, sakit jantung, sakit tulang dan sebagainya. Okey, jadi setahun sekali tu dah membadailah untuk pemeriksaan berkala. Okey, dan di hujung-hujung perbincangan kita ini ada beberapa tips ataupun nasihat yang ingin doktor berikan kepada penonton Hello Doktor? Tip ada untuk kesihatan seorang wanita, saya bagi diri sendiri, saya pertama kita mesti be positive. Okay. Apa yang kita buat adalah untuk diri kita be positive, husnuzon, think good about people, don't think bad, and the next thing is that be active. Okay, active, exercise. Suka aerobik, zumba, go ahead. Suka pergi gym, follow. Nak cari trainer, why not? Lagi satu, pemakanan, kena jaga pemakanan. Sebab bila kita sudah meningkat umur, sebab saya pun sudah meningkat umur dan kita akan BMR kita rendah dan kita kena jaga pemakanan kita so that kita tidak melalui fasa obesiti dan sebagainya. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nurlida Khairon, pakar perbidanan dan sakit puan dari Hospital Pakar Al-Islam kerana berkongsi info yang sangat-sangat berguna untuk kita golongan wanita. Dan yang paling penting, jaga kesihatan dari awal, jangan tunggu sehingga usia dah meningkat. Kalau nak minum kopi tu, pastikan 10 jam sebelum tidur baru boleh. Kalau tak nanti mengganggu tidur kita, mengganggu kesihatan kita. Okey, baiklah. Sekian sahaja Hello Doktor pada hari ini. Kita bincangkan tentang wanita pertengahan usia. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Irin Putri Azmi. Jumpa lagi. Bye.